Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi insyaAllah pada kesempatan untuk sesi kali ini saya ingin berbincang dengan anda semua, iaitu bincang dengan para pelajar STPM semester 3. Jadi kita baru saja selesai untuk menghadapi peperiksaan untuk semester 2. Jadi pada minggu ini kita bermula untuk semester 3. Okey. Hari ini saya nak kongsi dengan anda semua tentang sukatan pelajaran untuk subjek Bahasa Melayu STPM Bahasa Melayu 910. Jadi perkongsian saya pada petang ini menjurus kepada sukatan pelajaran untuk penggal 3, iaitu semester 3 lah. Sekarang ni dipanggil sebagai semester 3. Iaitu apakah tajuk dan juga hasil pembelajaran. Itu dua perkara yang penting lah, yang perlu anda semua ketahui untuk semester 3 ini. Jadi sebelum tu saya merayulah pada semua pelajar STPM Bahasa Melayu, kalau yang belum subscribe, yang belum ikuti channel saya ini, kalau ingin perkongsian bahan dari segi YouTube, bolehlah subscribe channel saya CA ini. InsyaAllah saya akan bincang semualah berkaitan dengan subjek Bahasa Melayu STPM 910 Bahasa Melayu. Jadi pada petang ini saya nak kongsi dengan anda sukatan pelajaran untuk semester 3 bagi subjek Bahasa Melayu. Ini penting. Sebelum kita nak mulai satu sesi pembelajaran tu, kita perlu tahulah apa yang perlu kita ketahui tentang sukatan pelajaran supaya senang untuk anda untuk buat ulang kaji, untuk mencari bahan, cari nota dan sebagainya. Okey, kita lihat sini untuk semester 3 ini tajuk yang pertama untuk sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu STPM ialah wacana. Okey, tajuk pertama wacana 1.1 konsep wacana, 1.2 ciri wacana, itu 1.2.1 kohesi dan koheren. Okey, wacana 1.1 konsep wacana, 1.2 ciri wacana, iaitu dari segi kohesi dan koheren. Okey, bagi tajuk ini calon seharusnya dapat menjelaskan konsep wacana, iaitu kena tahu apa definisi wacana. Okey, bagi ciri wacana, kohesi dan juga koheren, calon seharusnya dapat menjelaskan ciri wacana, mengenal pasti kohesi dan koheren dalam teks, dan menggunakan kohesi dan koheren dalam penulisan. Sebab itulah kalau kita tengok bentuk soalan nanti, banyak yang tanya tentang ciri wacana. Contoh diberikan petikan, manakah yang kohesi dan koheren dalam teks, dan kita juga kadang disuruh untuk kita membina wacana yang menunjukkan ciri wacana dari segi kohesi dan koheren dalam penulisan. Okey, itu untuk tajuk wacana. Seterusnya kita tengok untuk tajuk wacana lagi, 1.3 jenis penanda wacana. Okay, 1.3.1 penanda penghubung, 1.3.2 penanda rujukan, 1.3.3 penanda penggantian, 1.3.4 penanda leksikal, 1.3.5 penanda elipsis dan pengguguran. Okey, ini adalah jenis penanda wacana. Dalam sukatan ni ada 5. Itu penanda penghubung, penanda rujukan, penanda penggantian, penanda leksikal, penanda elipsis
ataupun pengguguran. Okey, untuk tajuk jenis penanda wacana ni, calon seharusnya dapat mengkategorikan penanda wacana mengikut jenis. Mengkategorikan penanda wacana mengikut jenis, menggunakan penanda wacana dalam konteks yang betul, menganalisis sesebuah wacana dan menghasilkan wacana yang utuh yang menggunakan jenis penanda wacana yang berikutlah. Penanda penghubung, penanda rujukan, penanda penggantian, penanda leksikal, penanda elipsis ataupun pengguguran. Okey, itu tajuk yang pertama untuk semester 3, wacana. Wacana, konsep wacana, ciri wacana, jenis penanda wacana. Okey, seterusnya kita tengok tajuk yang kedua untuk semester 3 ni, retorik. Okey, 2.1 konsep retorik. Okey, untuk konsep retorik, calon seharusnya dapat menjelaskan konsep retorik. Itu tahu definisi retorik. Apakah definisi retorik? Okey, 2.2 jenis retorik dan cirinya. Okey, kita lihat sini 2.2.1 retorik pemerian, retorik pemujukan, retorik penceritaan. Okey. Seterusnya retorik pendedahan dan yang kelima retorik penghujahan. Okey, itu jenis retorik. Okey, calon seharusnya dapat bagi jenis retorik dan cirinya ni mengenal pasti dan membezakan jenis retorik dan ciri-cirinya. B. Menghasilkan retorik mengikut jenisnya. Okey, itu adalah perkara yang calon seharusnya dapat. Jadi anda semua perlu tahulah nak membezakan jenis retorik. Contohnya diberi petikan dan disuruh kenal pasti apakah jenis retorik petikan tersebut. Sama ada pemerian, pemujukan, penceritaan, pendedahan ataupun penghujahan. Okey, seterusnya dalam tajuk retorik ini, pecahan tajuk itu 2.3 teknik penyampaian idea. Teknik penyampaian idea. Okey, 2.3.1 teknik penyampaian idea deduktif, 2.3.2 induksi, 2.3.3 analogi, 2.3.4 eklektif. Deduksi, induksi, analogi, eklektif. Ini adalah teknik penyampaian idea. Jadi anda perlu tahulah bagaimana teknik penyampaian idea ni. Deduksi, macam mana permulaan untuk teknik deduksi, induksi, analogi, eklektif. Okey, calon seharusnya dapat mengesan teknik penyampaian idea dalam teks. Jadi kalau teks itu diberikan nanti, anda dapat mengesan apakah teknik penyampaian idea yang digunakan dalam teks tersebut. Sama ada guna teknik deduksi ke, induksi ke, analogi ke, ataupun eklektif. Okay, B. Menyampaikan idea berdasarkan teknik yang sesuai. Ini mungkin calon perlu tahulah. Mungkin anda diminta untuk menghasilkan teks menggunakan teknik induksi. Okay, itu teknik penyampaian idea. Okay, seterusnya kita lihat tajuk yang ketiga dalam semester 3 ni, variasi bahasa. Variasi bahasa. Okey, 3.1 konsep variasi bahasa. Okey, calon seharusnya dapat menjelaskan konsep variasi bahasa, iaitu definisi variasi bahasa. Variasi bahasa. Okey, 3.2 jenis variasi bahasa dan cirinya.
Okey, ini adalah jenis warisi bahasa dan cirinya. 3.2.1 dialek, ideolek, pidgin, Creole, Selangor, bahasa formal, bahasa tak formal, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa istana ataupun bahasa dalam, bahasa basahan, bahasa baku, bahasa mesra dan bahasa pasar. Okay, ini adalah jenis warisi bahasa dan cirinya. Ada dalam sukatan yang kamu perlu tahu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dialek? Apa yang dimaksudkan dengan ideolek? Beza di antara dialek dengan dialek, pidgin, Creole, Selangor, bahasa formal, bahasa tak formal, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa istana atau bahasa dalam, bahasa basahan, bahasa baku, bahasa mesra dan bahasa pasar. Okey, calon seharusnya dapat mengenal pasti dan membezakan jenis warisi bahasa dan cirinya. Jadi anda semua perlu dapat kenal pasti atau membezakan jenis warisi bahasa yang ada. Beza di antara dialek dengan dialek. Apa beza di antara pidgin dengan Creole? Apa itu bahasa Selangor? Okey, mengemukakan contoh warisi bahasa yang betul. Jadi setiap warisi bahasa ni perlu tahu contoh. Okey, selain itu istilah yang berkaitan yang perlu diajarkan atau yang perlu kamu tahu, isogloss, glossia, subdialek, dui bahasa dan juga multi bahasa. Ini istilah yang berkaitan juga. Apa maksud isogloss? Apa maksud diglossia, subdialek, dui bahasa dan juga multi bahasa. Okey, itu dari segi jenis warisi bahasa dan cirinya. Okey, seterusnya kita lihat tajuk yang keempat bagi semester 3, laras bahasa. 4.1 konsep laras bahasa. Okey, konsep laras bahasa. Itu pun kita kena tahu definisi laras bahasa. Okey, calon seharusnya dapat menjelaskan konsep laras bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan laras bahasa? Okey, untuk 4.2 jenis dan ciri laras. Jenis dan ciri laras. Okey, untuk bab laras ni tajuk laras bahasa, jenis dan ciri laras. Okey, calon seharusnya dapat, anda semua berkaitan dengan jenis dan ciri laras ni. A. Menjelaskan ciri laras bahasa. Menjelaskan ciri laras bahasa. B. Mengenal pasti dan membezakan jenis laras bahasa dan cirinya berdasarkan teks. Jadi maknanya apabila teks diberikan, apabila baca teks tersebut, kita dapat membezakan jenis laras bahasa dan ciri yang terdapat dalam teks tersebut. Mengemukakan contoh laras yang betul, merumuskan jenis laras berdasarkan cirinya, dan yang kelima, menghasilkan pelbagai laras. Okey, tumpuan diberikan pada laras bahasa yang berikut. Ini adalah jenis laras yang anda perlu tahu. Laras sains, laras ekonomi, laras undang-undang, laras agama, laras sukan, laras sastra, laras resepi, laras iklan, termasuk penggunaan bahasa pada papan tanda iklan. Okay, ini adalah jenis dan ciri laras. Okay, seterusnya kita lihat tajuk yang kelima untuk semester 3, semantik. Semantik. Okay, untuk tajuk yang kelima, semantik, 5.1 konsep semantik. Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep semantik. Apa yang definisi konsep semantik? 5.2 makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dan makna konotatif. Calon seharusnya dapat menjelaskan maksud dan memberikan contoh
makna denotatif dan makna konotatif. Ini makna denotatif dan makna konotatif. Okay, untuk tajuk ini anda semua perlu tahu ataupun menjelaskan maksud atau memberikan contoh makna denotatif dan makna konotatif. Okay, seterusnya konsep perkataan dan rujukan. Calon seharusnya dapat menjelaskan pengertian, makna, konsep, perkataan dan juga rujukan, iaitu bagi tajuk semantik 5.3. Okey, seterusnya kita tengok 5.4. Perkaitan makna perkataan dari segi leksikal. Perkaitan makna perkataan dari segi leksikal, iaitu di bawah tajuk semantik tadi 5.4. 5.4. Okey, A sinonim, B antonim, C hiponim, D homonim, E polisemi, F mironim. Okey, untuk perkaitan makna perkataan dari segi leksikal ini, calon ataupun anda semua seharusnya dapat A. Mengenal pasti dan membezakan perkaitan makna perkataan dari segi leksikal. Memberikan contoh yang betul bagi kata yang mempunyai pertalian leksikal. C. Membina ayat yang betul dengan menggunakan perkataan yang mempunyai pertalian leksikal. D. Merumuskan jenis-jenis perkaitan makna dari segi leksikal. Jadi homonim meliputi homograf dan homofon. Jadi untuk tajuk ini juga iaitu homograf dan juga homofon. Jadi kena tahu beza di antara homograf dan homofon. Contoh bagi homograf dan homofon. Dan juga kita boleh, kalau ikut sini, membina ayat yang betul. Bina ayat. Contohnya kalau homograf dan juga homofon. Itu 5.4 perkaitan makna perkataan dari segi leksikal. Okey. Seterusnya 5.5 perubahan makna. Perubahan makna. 5.5.1 perluasan makna. 5.5.2 penyempitan makna. Okey, dari segi perubahan makna ada dua. Yang pertama perluasan makna. Yang pertama perluasan makna, yang kedua penyempitan makna. Okey, untuk tajuk perubahan makna ni, calon seharusnya dapat menjelaskan maksud perubahan makna. Jika diberi satu perkataan itu, kita tahu sama ada perkataan itu mengalami perluasan makna ataupun penyempitan makna. Menjelaskan maksud perubahan makna, memberikan contoh perkataan yang mengalami perubahan makna. Okay, kalau kita tengok ni contoh, saudara, abang, madrasah, pondok, khalwat, tuan, cik. Jadi contoh perkataan ni sama ada mengalami perluasan makna ataupun penyempitan makna. Nanti apabila dah sampai sesi PDPC nanti, mungkin guru kamu akan menjelaskan secara lebih detail lah perkataan yang mengalami perluasan makna dan juga penyempitan makna. Itu 5.5 perubahan makna. Okey, seterusnya kita lihat tajuk yang ke-6 untuk semester 3, iaitu pragmatik. Pragmatik 6.1 konsep pragmatik. Jadi sini calon seharusnya dapat menjelaskan konsep pragmatik. Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep pragmatik. 6.2 bahasa dalam konteks budaya. Bahasa dalam konteks budaya. 6.2.1 iaitu peribahasa. Bahasa dalam konteks budaya. 6.2.1 peribahasa. 6.2.2 ragam bahasa. Okay, kita lihat peribahasa.
calon seharusnya dapat A. menjelaskan makna peribahasa, B. mengenal pasti dan membezakan ragam bahasa, C. mengemukakan contoh peribahasa dan ragam bahasa yang betul, D. menentukan atau memadankan sesuatu peribahasa dengan situasi yang sesuai, E. menggunakan sesuatu peribahasa atau ragam bahasa dalam konteks yang sesuai. Okey, untuk peribahasa ni merangkumi perumpamaan, pepatah, bidalan, kiasan, kata hikmat, simpulan bahasa, perbilangan. Jadi kena tahu beza lah. Perumpamaan, beza di antara pepatah, bidalan, kiasan, kata hikmat, simpulan bahasa dan juga perbilangan. Okey, bagi ragam bahasa 6.2.2 ragam bahasa. Okey, inilah ragam bahasa yang kita akan pelajari dalam semester 3. Ragam bahasa sindiran, bahasa menggiat, bahasa mengejek, bahasa terbalik, bahasa merajuk, bahasa tempelak, bahasa herdik, bahasa besar atau melampau, bahasa kecil atau merendah, bahasa naik, bahasa turun, pertanyaan ingkar, bahasa seruan atau keluhan, bahasa berulang, bahasa bertimbal, bahasa bukan, bahasa jenaka. Ini adalah ragam bahasa. Bahasa sindiran, bahasa menggiat, bahasa mengejek. Setiap ragam bahasa ni perlu tahu. Maknanya kita dapat membezakan antara ragam bahasa tersebut. Apa beza di antara ragam bahasa sindiran dengan ragam bahasa menggiat? Ragam bahasa menggiat dengan ragam bahasa mengejek. Ini akan terperincikanlah dalam sesi PDPC nanti. Okay, itu ragam bahasa. Okay, seterusnya untuk pragmatik 6.3 kesantunan berbahasa. Okay, 6.31 konsep kesantunan berbahasa. 6.32 ciri kesantunan berbahasa dalam konteks lisan dan tulisan. Okay, konsep kesantunan berbahasa, calon seharusnya dapat menjelaskan konsep kesantunan berbahasa dan cirinya. B. mengenal pasti dan membezakan bentuk sapaan dan gelaran mengikut konteks dan situasi. Okey, dalam ciri kesantunan berbahasa dalam konteks lisan dan tulisan, dia ada A. penggunaan ungkapan bertata susila, B. penggunaan kata ganti nama diri mengikut konteks dan situasi, C. penggunaan bentuk sapaan, gelaran dan rujukan kehormat mengikut situasi, D. penggunaan intonasi dan gaya bahasa badan yang sesuai. Jadi di sini untuk konsep kesantunan berbahasa menjelas, anda perlu tahulah ataupun dapat menjelaskan konsep kesantunan bahasa dan cirinya, mengenal pasti dan membezakan bentuk sapaan dan gelaran mengikut konteks dan situasi. C. mengemukakan contoh dan menggunakan ungkapan bertata susila, kata ganti nama diri dan kata sapaan dengan betul, merumuskan jenis-jenis ungkapan bertata susila, kata ganti nama diri dan kata sapaan, bertutur dengan menggunakan intonasi dan gaya bahasa badan yang sesuai. Okey, contoh sini untuk penggunaan ungkapan bertata susila, penggunaan bahasa halus. Contoh, terima kasih, sila masuk, sila duduk. Okey, jenis-jenis gelaran, kita ada gelaran kekeluargaan, gelaran keturunan, gelaran anugerah dan juga gelaran iktisas. Itu untuk jenis-jenis gelaran. Okay, ini tak apa, dalam sesi PDPC nanti anda akan diterangkan secara jelas. Okey, seterusnya dalam semester 3 ni kita ada kerja kursus. Dulu panggil penulisan ilmiah, sekarang ni kerja kursus, iaitu penulisan kerja kursus. Okey, calon seharusnya dapat menulis esei ilmiah mengikut format yang betul.
mengembangkan isi secara tersusun, padat dan meyakinkan supaya terasa sebuah wacana yang utuh, menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang lancar dan berkesan, membentangkan kerja khusus secara berkumpulan dengan menggunakan intonasi dan bahasa badan yang sesuai. Okey, ini dinilai dalam kerja khusus ni, esei ataupun kerja khusus ni dibuat dalam berkumpulan. Panjang kerja khusus anda 2000 hingga 2500 patah perkataan. Ini adalah dalam bentuk kumpulan. Anda nanti akan diterangkanlah, ada manual untuk kerja khusus ini. Tapi di sini saya dalam sukatan, panjang kerja khusus anda 2000 hingga 2500 patah perkataan, dan ada markahnya sebanyak 50 markah. Itu adalah untuk kerja khusus. Okey, sekarang untuk penggal yang ketiga, kita tengok sini penggal yang ketiga, bagaimanakah bentuk pengujiannya. Okey. Penggal 3 910/3 bahasa Melayu 3. Ujian bertulis 65%. Masa 1,5 jam. 1,5 jam. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Pentaksiran berpusat. Bahagian A, soalan aneka pilihan. 20 soalan diberikan, jawab semua soalan. Bahagian B, soalan berstruktur, jawab semua soalan. Jadi markah wajaran ujian bertulis 65. Bahagian A, soalan struktur, ada 20 soalan, soalan aneka pilihan, iaitu berkaitan dengan 6 tajuk tadilah, bermula dengan wacana sampailah pragmatik. Jadi 20 markah. Bahagian B, soalan struktur, jawab semua soalan, 45 markah. Ini ujian sama seperti yang anda duduki untuk semester 2. Okey, ini kerja khusus, kerja projek, penulisan ilmiah. Pilih satu tema daripada 2 tema yang diberikan dan hasilkan satu penulisan kerja khusus daripada tema yang diberikan. Jadi untuk tahun ini mungkin akan bermula pada pertengahan September lah. Tugasan sama ada daripada tajuk dalam penggal 1, penggal 2 atau penggal 3. Ini maknanya tema itu boleh akan dipilih oleh pihak MPM sama ada tajuk dari untuk SEM 1 iaitu sejarah dan perkembangan bahasa Melayu, fonologi. Mungkin juga dari penggal 2 iaitu mungkin dari segi tajuk morfologi ataupun sintaksis. Dan penggal 3 yang bermula dengan wacana, retorik, orasi, laras, sampailah tajuk pragmatik. Sepanjang semester 3, 50%. Pentaksiran oleh guru sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan. Pentaksiran oleh pemeriksa dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian. Jadi saya rasa untuk semester 3 ni sampai di sini dululah saya nak bincang, nak kongsi dengan anda semua, dan saya harap perkongsian saya ni bermanfaatlah untuk anda semua, untuk calon STPM semester 3. Jadi saya rasa untuk sesi bincangan saya untuk kali ini, sekali lagi saya berdoa anda semua bersedia untuk semester 3 yang bermula dengan tajuk wacana, dan saya menyerulah pada anda semua, jika anda rasakan bahan ini bermanfaat, bolehlah kongsi dengan rakan anda di sekolah anda ataupun rakan anda yang berada dalam mana-mana grup, sama ada grup WhatsApp, grup Telegram. Saya rasa ramai di antara kita ni yang berada dalam kumpulan Telegram STPM Malaysia. Jadi boleh kongsi, ya. Okey, jika ada apa-apa kekurangan dalam perbincangan saya untuk
sukatan pelajaran semester 3 ni. Saya mohon ampun dan maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, saya Cikgu Ismail mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih.